Salam sejahtera dan selamat pagi, anda bersama saya Hafiz Rosli, dan ini perkembangan yang baru kami terima di mana sebanyak 11 sektor ekonomi akan dibuka semula untuk negeri-negeri Fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN yang akan berkuat kuasa pada 16 Ogos ini, kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan dalam satu kenyataan hari ini, beliau berkata keputusan itu dibuat setelah mengambil kira data penilaian risiko yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Dan selain itu, beliau berkata keputusan berkenaan dicapai setelah pihak kerajaan berbincang dengan semua pemegang taruh ataupun stakeholders dalam sektor-sektor berkepentingan. Dan untuk itu kita nak lihat satu persatu sektor-sektor yang telah pun dibenarkan untuk beroperasi dalam fasa 1 ini. Kita dapat saksikan ini antara sektornya. Pertama adalah kedai cuci kereta dan kedua adalah kedai elektrik dan elektronik. Diikuti kedai barangan rumah dan peralatan dapur, kedai perabot, kedai peralatan sukan, kedai aksesori kereta, pusat pengedaran dan jualan kereta, pasar pagi dan pasar tani sahaja, kedai pakaian, fashion dan aksesori, kedai barang kemas, kedai gunting rambut dan pusat ataupun salon kecantikan di mana hanya perkhidmatan gunting rambut asas sahaja yang dibenarkan. Itu kita melihat kepada antara kemudahan yang telah diberikan bagi negeri-negeri di fasa 1 PPN ini. Namun apa yang diperincikan lagi bagi kedai pakaian, fashion dan juga aksesori, kedai barangan kemas serta kedai gunting rambut dan pusat salon kecantikan yang perkhidmatan gunting rambut asas saja, terdapat SOP-SOP kesihatan tambahan yang mesti dipatuhi dan ia termasuklah memakai sarung tangan dan sebagainya. Dari mana SOP-SOP ini mungkin merumitkan tetapi ia demi keselamatan pekerja dan juga pelanggan katanya. Seperti biasa, pemilik premis yang tersenarai dalam perniagaan boleh beroperasi semula. Ini juga perlu memastikan dari segi panduan-panduan dan juga garis panduan yang perlu dipatuhi, dan kesemua premis-premis ini ataupun kesemua pelanggan yang ingin memasuki premis ini mestilah menunjukkan sijil digital vaksinasi COVID-19 bagi membuktikan individu tersebut telah menerima vaksinasi lengkap. Sekali lagi diingatkan apa yang dinyatakan dalam kenyataan ini, maksud vaksinasi lengkap ialah 14 hari selepas tarikh suntikan dos kedua bagi vaksin jenis 2 dos dan 28 hari selepas tarikh suntikan bagi vaksin jenis 1 dos. Dan dalam masa yang sama juga pelbagai lagi kemudahan telah pun diberikan, antaranya melibatkan sektor perdagangan dan juga pengedaran fasa 2 PPN di mana terdapat 11 lagi aktiviti ekonomi dalam sektor perdagangan dan juga pengedaran ini dibenarkan untuk kembali beroperasi dalam fasa 2 berkuat kuasa 16 Ogos 2021, dan di mana 11 aktiviti ekonomi ini adalah tambahan kepada 11 aktiviti ekonomi yang sedia ada yang telah pun dibenarkan beroperasi, dan antaranya adalah kedai barangan fotografi. Anda dapat saksikan ini paparan skrin anda sekarang ini, iaitu kedai barangan fotografi dan juga perkhidmatan fotografi, kedai barangan terpakai, kedai bunga dan nursery, kedai kraft tangan dan cenderahati, kedai antik, kedai alat permainan, kedai permaidani, kedai kandungan kreatif dan peralatan industri kreatif, kedai peralatan outdoor termasuk peralatan perkemahan, memancing dan lain-lain, kedai kosmetik, penjagaan kulit dan minyak wangi serta kedai tembakau iaitu termasuk vape dan rokok elektronik. Dan ini bagi negeri-negeri yang berada di fasa kedua. Dan kalau kita nak lihat antara negeri-negeri yang masih lagi berada di fasa 1, 2 dan 3, ini antara negeri-negerinya jika kita dapat kongsikan di paparan skrin sekarang, iaitu bagi fasa 1, negeri-negeri yang berada dalam fasa 1 pada ketika ini adalah Kedah, Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan wilayah Putrajaya. Jika dapat saksikan pada ketika ini, di mana fasa kedua adalah negeri Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sabah, dan bagi negeri yang berada di fasa ketiga adalah negeri Perlis, Sarawak dan juga Labuan. Dan dalam masa yang sama juga terdapat satu lagi perkembangan kemudahan untuk sektor-sektor pembuatan dan juga pembinaan, pelombongan dan juga pengkuarian, di mana dalam sektor ini ataupun dalam kemudahan ini, kerajaan telah pun bersetuju membenarkan semua aktiviti tidak perlu ataupun non-essential dalam sektor-sektor pembuatan, pembinaan dan pelombongan serta pengkuarian kembali beroperasi bermula 16 Ogos 2021 di negeri fasa 1, 2 dan juga 3 PPN.
Dan kalau kita nak lihat juga antara sektor-sektor ini adalah dari segi terdapat dua perincian yang telah pun dimaklumkan melihat kepada kadar vaksinasi lengkap pekerja dan juga kapasiti pengoperasian. Sekiranya kadar vaksinasi lengkap pekerja itu sudah pun mencapai 80 hingga 100%, kapasiti pengoperasian pula boleh mencapai 100%. Dan jika kadar vaksinasi lengkap pekerja 60 hingga 79%, kadar dari segi kapasiti pengoperasian adalah 80% dan kadar vaksinasi lengkap pekerja 40 hingga 59%, kapasiti pengoperasian boleh mencecah sehingga 60%. Dan ini dapat saksikan apa yang telah pun saya maklumkan sebentar tadi dari segi kemudahan untuk industri pelombongan dan juga pengkuarian. Dan satu lagi kebenaran ataupun kemudahan yang telah pun diberikan adalah termasuk kebenaran untuk mengunjungi taman rekreasi awam bagi tujuan riadah. Dan kalau kita nak lihat antara kemudahan yang telah pun diberikan adalah termasuk dari sudut adalah melihat kepada memastikan dari segi kesejahteraan rakyat dipelihara, terutamanya dalam usaha untuk kita mengurangkan tekanan terhadap kesihatan mental, dan di mana kerajaan bersetuju untuk membenarkan taman-taman rekreasi awam bagi negeri-negeri di dalam fasa 1 PPN dibuka bagi tujuan aktiviti riadah juga akan berkuat kuasa pada 16 Ogos ini. Tetapi hanya aktiviti yang boleh dilakukan secara individu seperti jogging, berbasikal dan juga bersenam dibenarkan selari dengan SOP sukan dan riadah dalam fasa 1 PPN. Dan kalau kita nak lihat juga terdapat satu lagi pengumuman telah dimaklumkan adalah melihat kepada industri pelancongan negara di mana katanya projek perintis destinasi gelembung pelancongan di mana kerajaan masih lagi meneliti dari segi pandangan dan juga maklum balas dari stakeholders berhubung perancangan untuk menjadikan Pulau Langkawi sebagai projek perintis ataupun pilot projek destinasi gelembung pelancongan. Di mana perancangan ini penting untuk kerajaan merancangkan semula industri pelancongan selepas lebih setahun terkesan akibat pandemik COVID-19 di mana KKM serta pakar-pakar kesihatan telah pun menyarankan kerajaan agar melaksanakan perancangan ini hanya apabila kadar vaksinasi lengkap penduduk Pulau Langkawi mencapai sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah keseluruhan populasinya. Manakala kumpulan yang dibenarkan melancong ke Pulau Langkawi kelak adalah terhad kepada individu-individu yang telah menerima vaksinasi lengkap, dan cadangan ini sedang diteliti Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri dan akan dimutamatkan melalui beberapa lagi seri perbincangan selepas ini. Dan kalau kita nak lihat juga ini antara perkembangan-perkembangan yang baru kami terima dan semestinya kita cuba untuk mendapatkan dari segi pakar ekonomi untuk berbincangkan mengenai sektor ataupun pembukaan sektor ekonomi ini. Tapi adakah sudah bersedia kita dapatkan pakar ekonomi dan sebagainya? Ya, kami akan dapatkan pada buletin awani dan juga dalam awani seterusnya kita akan dapatkan ulasan dari pakar-pakar ekonomi bagaimana agaknya pakar ekonomi melihat dari segi pembukaan ekonomi ini, dan juga pastinya kita akan dapatkan dari segi pakar kesihatan adakah boleh untuk kita membenarkan kelonggaran-kelonggaran ini, dan bagaimana kalau kita ingin melihat dari segi risiko penurunan jangkitan sekiranya sektor-sektor ekonomi ini, sekiranya kemudahan-kemudahan ini dilaksanakan menjelang 16 Ogos nanti. Tapi apapun kita akan bawakan perkembangan lanjut dalam buletin-buletin awani yang seterusnya mengenai kemudahan yang telah pun diberikan oleh kerajaan termasuk di fasa 1, 2 dan 3 pengoperasian semula sektor ekonomi, pelancongan, riadah dan sebagainya. Apapun, sekian dulu daripada saya Hafizul Rosli dalam terkini, dan itu saja yang dapat saya bawakan dalam buletin awal ini.